Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah semoga para pelajar terus istiqamah untuk mendapatkan ilmu, bagi kita sama-sama dapat membina di atas ilmu tersebut amal kita dengan sebaik mungkin. Baik, untuk pelajaran akidah tahun 6 pada hari ini berdasarkan kepada buku teks kapal pelajaran akidah tahun 6, saya meminta para pelajar untuk membuka muka surat 46. Muka surat 46 iaitu memakan harta anak yatim. Kita masih lagi dalam membicarakan tentang dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu ialah memakan harta anak yatim. Kita dah bincang beberapa perkara sebelum ini tentang dosa-dosa besar. Menurut pendapat ulama, dosa-dosa besar ni ada hampir 300. Ada hampir 300 dosa-dosa besar. Di antaranya ialah memakan harta anak yatim. Baik, apa yang dikatakan memakan harta anak yatim? Yang para pelajar yang tak berapa boleh baca tu, insya-Allah boleh ikut sama-sama saya membacanya. Baik. Anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umurnya baligh. Itu maksud yang dikatakan anak yatim. Sekali lagi, anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umurnya baligh. Mana sebelum dia umurnya cukup baligh, cukup umur, bapanya telah meninggal dunia. Itu dipanggil anak yatim. Kalau kata yatim piatu, maksudnya kedua-dua ibu bapa dan ibunya meninggal dunia dah. Dia sebelum baligh. Baik, bagi anak yatim yang kehilangan ataupun kematian bapa, harta anak yatim adalah harta yang diperolehi melalui pusaka, wasiat dan hadiah. Jadi penjaga anak yatim bertanggungjawab menjaga harta mereka sehingga mereka baligh dan mampu mengurus hartanya sendiri. Haram dan berdosa besar memakan harta anak yatim tersebut. Maknanya orang yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus harta anak yatim ni, dia masih kecil. Jadi dia tak tahu macam mana nak mengurus harta tersebut. Lalu mungkin kita diamanahkan untuk menjaga harta anak yatim tersebut. Sebab itu kena berhati-hati supaya kita tidak termakan harta anak yatim tersebut. Kerana memakan harta anak yatim itu ialah di antara dosa-dosa besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana dia dalil yang menunjukkan bahawa ianya satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memakan harta anak yatim ini? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslau nasa'ira. Lagi sekali kita baca, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslauna sa'ira wasayaslauna sa'ira. Suraqallahul azim, surah An-Nisa ayat 10. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perutnya, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu Allah Ta'ala sebut sendiri dalam surah An-Nisa ini tentang betapa memakan harta anak yatim itu akan dibalas dengan azab yang amat berat. Dengan dia seolah-olah bila dia makan harta anak yatim itu seolah-olah dia menelan api ke dalam perut dia. Dan di hari akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itulah. Memakan harta anak yatim merupakan salah satu daripada dosa besar. Sebab itu orang yang telah diamanahkan untuk menjaga harta anak yatim ini kena berhati-hati sungguh supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang dosa, yang dianggap dosa besar ini. Sekadar itu untuk pelajaran kita hari ini, insya-Allah saya mengharapkan para pelajar untuk mencatatkan dalam buku kamu sebagai nota
Di antara dosa besar itu ialah memakan harta anak yatim. Tulis nota kamu pada muka surat 49 insya-Allah. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.